Di antara tanda akhir zaman yang paling nampak di hadapan mata kita ialah kekurangan ulama. Kekurangan para alim ulama. Mereka masih ada tapi tak ramai. Kalau ada pun taklah berkualiti macam dulu. Kalau pepatah Melayu mengatakan patah tumbuh, hilang berganti. Pepatah ini sah untuk lain pada ulama. Ulama dia patah, payah tumbuh. Dia hilang, payah berganti. Bukan seperti PM, tak patah lagi, orang berebut dan nak duduk orang tu. Tak hilang lagi, banyak nak ganti dah. Tapi ulama kita, mereka satu persatu meninggalkan kita. Di Kedah, lebih kurang 3 tahun yang lalu kita kehilangan Tuan Guru Haji Saleh di Sik. Sampai sekarang tak ada ganti lagi. Maksud ganti seperti dia. Ganti bagi ada tu ada lah. Tapi nak ganti orang yang alim macam dia, susah. Begitu juga di Pulau Pinang. Sudah lama kita ditinggalkan oleh Tuan Guru Abdullah Fahim. Mana ada ganti macam beliau? Belum ada. Itu kita sedih. Ini tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu daripada umat Islam ni sekaligus, tidak. Tapi ilmu itu diangkat daripada umat Islam dengan cara sedikit demi sedikit, yaitu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Bila Tuan Guru meninggal dunia, terkuburlah bersamanya ilmu yang ada dalam dadanya. Jadi kita kehilangan Tuan Guru tanpa pengganti. Hatta idza lam yabqa alimun, wa fi riwayatin hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a, wa fi riwayatin ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Bila sudah tidak ada lagi ulama-ulama yang mantap, ulama-ulama akhirat, manusia akan melantik pemimpin mereka di kalangan orang yang tidak mengerti. Sehingga kalau dia yang tak mengerti ini ditanya, dia akan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Lalu dia sesat dan menyesatkan orang lain. Inilah akibat kekurangan para alim ulama. Dan lagi di antara tanda akhir zaman, masjid-masjid mereka tersergam indah, hebat. Tapi program dalam masjid itu tak berapa ada. Sembahyang subuh kadang-kadang 5-6 orang. Masjid boleh muat 1000. Tapi yang sembahyang subuh berapa orang? 10 orang. Masjid mereka megah, tapi kadang-kadang bukan takat makmum, imam pun tak ada. Imam yang layak pun tak ada. Tolak menolak jadi imam. Kata hang lah jadi imam, kata hang lah jadi imam. Semua tak mau jadi imam. Semua tak mau ni pasal tak layak. Dia kata aku nak jadi imam tak boleh. Tengok seorang pakai lebay, pakai sorban sikit, dia tolak pergi depan. Dia pun pergi sejadah lah.
Duduk saya lama dia sengap. Kat 5 minit. Mak komplain lah, awak tak mula mayang. Itulah dia kata aku tak kerti. Siapa yang kata aku kerti? Hang patutlah aku pergi depan, aku bukan kerti dan jadi imam. Tu 2 sengap lagu tu lah. Itu pernah berlaku. Masya Allah. Satu lagi yang menyayat hati. Kita pernah pergi sembahyang jenazah di sebuah rumah. Ya, dia nak sembahyang di rumah, tak sembahyang di masjid. Kita tanya tuan rumah, mana kiblat nak sembahyang orang mati? Tuan rumah tak tahu. Maknanya rumah tu tak tahu sembahyang. Kekurangan orang-orang yang berilmu yang nak menyampaikan ilmu. Tak payah jauh-jauh lah. Saya ni biasa jadi pendaftar di sekolah saya di Derang, Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, Pokok Sena Kedah. Bukan Pokok Sena Penang ni, Pokok Sena Kedah. 3 tahun saya jadi pendaftar. Poin yang ke-11, waris kena isi lah. Di antara yang nak kena isi, apa sebab tuan menghantar anak mengaji ke sekolah ini? Pak dia tulis lah pasal sekolah tuan menjalankan tarbiyah Islamiyah yang tulen ni. Dia tulis macam tu. Baik. Bila kita interview dengan waris, sebenarnya bukan yang tu. Pasal apa dia hantar anak dia ke pondok? Pasal sekolah lain tang manapun tak terima dah anak dia. Sekolah ni pun tak mau, sekolah ni pun tak mau, yang ni pun tak mau. Dah tak ada akai, hantar ke pondok. Harap tok guru embuih-embuih kepala dia jadi orang alim. Kalau begitu nasib agama di akhir zaman, bagaimana kita nak melahirkan ulama? Hantarlah anak-anak yang cerdik pergi ke pondok mengaji ilmu agama, baru boleh jadi ulama. Ni hantar anak yang otak si, yang guru dia pun jadi gigi tak ada, tinggal gusi saja. Berimpun 10 orang macam tu dalam pondok, dia buat gangster dalam pondok. Kesian tu guru. Masya Allah. Dalam fikir makan minum dia, kadang-kadang pak ni yuran pun tak bayar pula. Allahu Akbar. Serah anak lagu tu saja. Masya Allah. Jadi pondok ni habuan anak yang tak berguna, hantar pergi pondok. Kalau begitu, macam mana nak jadi imam? Macam mana nak jadi orang yang alim, nak jadi ulama? Anak yang cerdik, lepas boarding school, lepas tu pergi London, pergi Australia, mana-mana halal lah. Yang nak fikir agama ni, anak yang tak laku. Masya Allah. Macam mana nak menghandle tugas ulama di akhir zaman, di zaman yang sangat mencabar macam yang ada sekarang ini. Permasalahan umat bermacam-macam, berganda-ganda daripada yang ada. Sudahlah pula ulama yang tua meninggal, tak terganti, proses pun tak berlaku. Inilah tanda fitnah di akhir zaman. Kita 2 tahun yang lalu, kematian ulama besar daripada India, Syekh Yunus Al-Azami Al-Jaunfuri, yang hafizal Bukhari sanadan wa matnan wa syaraha. Nak cari macam tu Habib Hamid, hafizal Bukhari sanadan wa matnan wa syaraha, bukan mudah. Nak hafal hadis 40 pun tak hafal. Nak hafal hadis Bukhari 7,000 lebih, siapa boleh hafal? Dan boleh memahami, boleh menghurai tanpa tengok teks pun tidak berganti. Tak ada ganti. Ada ganti tapi tak semacam dengan beliau. Nah, inilah permasalahan kita. Jadi para pencinta ulama ni fikirkan baik-baik untuk mengkader, untuk melatih, memproses balik para alim ulama ni supaya wujud penjaga-penjaga agama. Karena ulama ni dikatakan
yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Rawahul Baihaqi. Tugas ulama akhirat, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluh, orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. 3 tugas mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, ulama yang mampu melawan orang-orang yang melampaui batas dalam memahami agama, supaya dibetulkan fahamannya. Jangan melampaui batas dalam memahami agama, ya. Wantihalal mubtilin, dan rekayasa orang yang sengaja nak menghancurkan agama. Dia ada golongan-golongan tertentu, cuba agama ini nak dipusingkan ikut fahaman mereka, bukan seperti yang difaham oleh para ulama salihin. Jadi tahrif al-ghalin, menyeleweng orang yang melampaui batas, itu dibetulkan. Intihal al-mubtilin, rekayasa orang yang mencari kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, orang yang mentakwilkan agama dengan cara jahil, bukan cara berilmu. Menyanggah itu semua. 3 lubang itulah tempat masuknya unsur luar yang coba membunuh agama yang mulia ini. Daripada fahaman yang melampau, rekayasa orang yang dia tahu betul tapi sengaja dia dah pusing agama itu dalam fahaman yang menyeleweng, ataupun mentakwilkan agama orang yang sebenarnya dia tidak mengerti agama. Ini tugas para alim ulama yang warasatul